satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. الحمد لله, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita jumpa lagi minggu ni untuk sambung kita punya pengajian Sirah Khulafa' Ar-Rashidin. Tapi sebelum kita start tentang Sirah Khulafa' Ar-Rashidin, kita sambung sedikit tentang perbincangan kita berkaitan dengan solat yang kita dah mula 2 minggu lepas. Dalam kelas yang lepas, kita dah bincang tentang syarat sah solat, di mana kalau hilang salah satu daripada syarat ni, solat menjadi tidak sah. Antaranya mesti menghadap kiblat, tutup aurat, masuk waktu dan dalam keadaan bersuci. Kan? 4 ni kalau hilang salah satu, solat dianggap tidak sah. Ini kita sambung sikit tentang rukun solat. Beza antara syarat dan juga rukun, asalnya persamaannya dua-dua wajib. Syarat pun wajib, rukun pun wajib. Kalau tak buat syarat, solat tak sah. Kalau tak buat rukun pun sama, solat tak sah. Tapi beza antara syarat dan rukun, syarat tempatnya di luar solat. Maksudnya belum masuk solat lagi syarat tu. Tetapi rukun tempatnya di dalam solat. Rukun adalah termasuk perbuatan solat. Rukun yang pertama, ulama mazhab beza pandangan lah susunan rukun. Cuma rukun yang pertama mengikut sebahagian mazhab, dan dia salah satu rukun, adalah niat. Niat rukun solat pada pandangan Al-Imam Syafi'i. Baik, niat ni, apa maksud niat? Niat maksudnya apa? Kalau bahasa kita, niat tu nak buat kerja. Niat tu kita punya kehendak, kan? Kita punya kehendak, apa yang kita nak buat, itulah niat. Dan niat adalah rukun. Maksudnya solat tak sah tanpa niat. Solat tak diterima tanpa niat. Para ulama, apabila mereka bincang tentang niat, kebanyakan mereka ataupun kesemua mereka mengatakan niat tu perlu ada, mesti ada. Kecuali dalam beberapa ibadat yang ulama beza pandangan. Solat tak beza pandangan lah, semua ulama kata mesti ada niat. Haji juga ulama kata mesti ada niat. Zakat juga ulama kata mesti ada niat. Cuma mandi contohnya, mandi wajib, perlu niat ke tak perlu? Di sini ada khilaf. Sebab Nabi SAW suruh mandi, maka sebahagian ulama kata mesti niat mandi tu mandi wajib. Sebahagian ulama lagi kata tak payah, yang penting Nabi suruh mandi, mandilah dengan apa-apa niat sekalipun. Di situ ada khilaf. Tapi balik kepada bab solat, solat tak ada khilaf, niat mesti ada. Baik, apa yang perlu ada? Satu, qasad, kita punya tujuan, apa kita nak buat, perbuatan apa yang kita nak buat, itu mesti ada. Kalau kita blur, tak tahu nak semayang ke nak zikir, semayang ke zikir, tak apalah, salah satu tak dia kira. Dia mesti satu benda yang dia nak buat tu dia kena buat. Apa yang dia nak buat tu? Dia nak bayar duit, dia dah fikir zakat ke sedekah, zakat ke sedekah. Lalah dia tak niat apa pun, bagilah, nanti lepas tu baru fikir. Tak boleh. Dia kena apa benda perbuatan tu. Itu satu. Yang kedua, memandangkan perbuatan macam solat, ada banyak solat yang berbeza. Maka yang kedua dalam niat adalah at-ta'yin, tentukan solat apa yang nak buat ni. Jadi ketika niat, mestilah ditentukan solat apa nak buat. Kalau dia tak tentukan solat apa, solat fardu tapi dia tak tentukan, dia sekadar aku solat kerana Allah Ta'ala, tanpa tentukan solat apa, solat itu tidak sah, kata Imam Syafi'i. Kalau dia dah niat dah, dia dah niat contohnya nak solat asar sebagai contoh, lepas tu dia tersilap, rupanya itu bukan solat asar, tu solat maghrib.
kemudian dia sedar yang dia telah tersilap, sah ke batal solat dia? Kira macam mana? Contoh kan, kita kan biasa kita solat asar mungkin di office, solat maghrib di rumah. Jadi hari tu entah apa mimpi, kita balik awal. Kita pun pergi ke masjid rumah kita. Bila kita masuk masjid tu, setting masjid tu selalunya ini tempat aku main solat maghrib. So otak kita simpan ni aku main ni untuk solat maghrib. Seperti hari kebiasaan, imam pun angkat takbir, kita pun angkat takbir, niat kita solat maghrib. Niat kita solat maghrib. Semacam kebiasaan solat maghrib, Allahu Akbar. Tunggu punya tunggu, imam tak baca Fatihah. Lah. Kita tunggu kan, apa hal imam ni hari ni tak baca Fatihah? Lama sikit baru sedap lah, rupanya ni bukan maghrib, asar. Sah ke batal solat kita? Kata Imam Syafi'i, solat kita batal. Sebab ketika kita masuk dalam solat tadi, kita masuk dengan niat untuk menunaikan solat maghrib. Tapi sebenarnya yang tu solat asar. So kena batalkan solat kita, berhenti, niat semula aku solat ni solat asar, kemudian angkat takbir. Niat ikut imam. Niat ikut imam menjadi makmum, tapi solat tu tak sama dengan imam. Imam tu dah niat betul dah, kita yang salah. Jangan kacau imam tu, niat dia tak kisah, niat dia dah betul dah. Jangan suruh dia berhenti sekali. Kita saja niat kita tak betul. Baik, yang ketiga dalam niat, perkara yang ketiga ni yang paling penting sebenarnya dalam niat. Untuk siapa kita buat solat tu? Walaupun di sudut perbahasan fiqh orang jarang ceritalah bab ni, tapi inilah yang lebih penting. Solat tu untuk siapa? Solat untuk Allah Ta'ala. Itu yang unsur yang ketiga. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dikira berdasarkan niat kamu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seorang daripada kamu mendapat ganjaran berdasarkan niat dia. Dia buat kerana Allah, dia dapatlah pahala. Dia buat kerana dunia, dia dapatlah ganjaran dunia tu. Jadi niat itu mestilah kerana Allah Ta'ala. Mungkin kadang-kadang dia jadi kebiasaan, kita yang selalu solat jadi kebiasaan, kita pun tak fikir. Tapi dalam bab itu, dalam keadaan tu, tidaklah memudaratkan kita. Kalau kita tak fikir pun kerana Allah, sebab kita dah selalu sangat buat, akhirnya kita buat menjadi seperti rutin harian. Kita tak hadirkan dalam jiwa kita, aku solat ni kerana Allah. Itu tak ada masalah. Sebagaimana orang yang berzikir, mula-mula dia kena zikir, dia kena paksa diri dia, tapi lama-kelamaan tu zikir sentiasa berada di mulut dia. Dia pun tak fikir dah, itu tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, kalau orang yang memang betul niat dia tu bukan kerana Allah, solat dia tak ada faedah. Walaupun dia kata lillahi ta'ala, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Walaupun dia sebut lillahi ta'ala, kalau niat dia bukan kerana Allah, sama seperti dia tak solat. Saya tak tahu, mungkin office tuan-tuan, sebahagian orang yang dia memang tak solat, cuma hari bos ada, dia solat. Hari yang bos solat, dia solat sekali. Bos tak solat, dia tak solat. Pasal apa hang solat? Taklah aku nak bagi dia nampak aku solat. Biasanya hang solat ke tak? Biasanya aku tak semayang. Time ni aku semayang, nak bagi dia nampak. Pada ketika itu, niat dia tu bukan kerana Allah Ta'ala. Niat dia tu kerana nak tunjuk dekat orang. Jadi, dapatlah bagi orang tengok. So, niat dia sekadar nak bagi orang tengok, itulah yang dia dapat. Jadi, itu yang ketiga. Satu, ibadat apa nak buat. Yang kedua, tentukan nak solat apa ni. Dan yang ketiga, kerana Allah Ta'ala. Ulama beza pandangan. Kalau kita semayang belakang imam, tiba-tiba imam tu qasar. Kita dah niat 4 rakaat dah, pergi semayang, imam tu, ataupun kita dah niat 2 rakaat, imam tu semayang penuh, ataupun kita niat kita 4 rakaat, imam tu qasar. Sebahagian ulama mengatakan kalau imam qasar, kita niat penuh, solat itu memadai bagi kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Nabi bermusafir, Nabi tak habaq kat sahabat kita nak semayang qasar. Nabi terus semayang 2 rakaat dan para sahabat ikut 2 rakaat. Apabila orang tanya, Nabi SAW beritahu kat mereka, semayang ni qasar. Jadi atas dasar itu, kalau kita solat, imam tu bagi jadi 2 rakaat, kita tak ada masalah,
qasar ikut di belakang dia. Selagi mana kita niat solat yang sepatutnya kita niat. Kalau zuhur, zuhur. Kalau asar, asar. Kalau maghrib, maghrib. Itu tentang niat sedikit sebanyak. Kalau dia dah beri salam, kita tambahlah lagi. Boleh tambah bagi dua, tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka bermusafir, Nabi bagi salam, mereka pun bagi salam juga. Mereka tak tambah. Jadi maksudnya dalam keadaan itu tak ada masalah. Kita ikut imam dan selesai solat kita. Baik. Ulama beza pandangan juga sama ada niat ni rukun ataupun syarat. Di sini ada beza pandangan. Kata Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, niat adalah rukun. Kata Imam Malik rahimahullah, niat adalah syarat. Nabi ada kata apa-apa? Nabi tak kata apa-apa. Cuma Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Amalan dikira berdasarkan niat. Apa beza Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Apa beza dia? Imam Syafi'i kata niat tu rukun solat. Imam Malik kata niat tu bukan rukun tapi syarat sah solat. Apa beza dua pandangan ni? Di luar solat. Ya, kalau ikut Imam Malik, niat tu belum masuk dalam syarat dalam solat lagi. Kita masih di luar solat. Ikut mazhab Syafi'i, niat itu adalah perbuatan solat. Dia duduk di dalam solat. Bezanya apa? Kalau kita dah niat, kemudian ada satu benda yang datang menghalangi kita. Dia datang di tengah-tengah antara niat dan juga solat. Dah niat dah, belum start takbir, ada something else yang datang ganggu kita di tengah-tengah. Sah atau batal solat kita? Di sini ikut beza mazhab Maliki dan Syafi'i. Contoh macam Haji Rusdan lah. Contoh Haji Rusdan nak semayang, dia dah niat dah. Niat nak semayang duha, sunat duha. Pagi-pagi semayang ni kat masjid, semayang duha kat rumah, niat. So bila Haji Rusdan niat nak semayang duha, tiba-tiba Kak Laila tanya, kunci mana? Kunci kereta kat mana? Gitu boleh tak? Wait, Nama kat tu. tak habis cerita lagi. Kemudian dah niat dah. Sebelum angkat takbir, Haji Rusdan menjawab, aku duduk semayang ni. Contoh, ni duduk semayang ni. Kemudian dia angkat takbir, Allahu Akbar. Sah atau tak solat dia? Tak. Okay. Mengikut mazhab Syafi'i, solat ni tak sah. Sebab di antara niat dan juga takbiratul ihram, dia telah memasukkan satu perkara yang telah membatalkan solat. Cakap. Iaitu jawab jawapan bini, kunci mana? Telah membatalkan solat ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Maliki, solat tu sah. Sebab niat telah ada walaupun dia tidak bergabung dengan takbir. Jadi bezanya itulah antara Syafi'i dan juga Maliki. Satu kata niat tu rukun, satu kata niat tu syarat sah solat. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak tentang niat. Lafaz niat, perlu tak lafaz niat? Lafaz niat tak perlulah. Nabi tak pernah ajarkan para sahabat untuk lafazkan niat. Nabi tak pernah ajak lafaz untuk mana-mana niat solat. Nabi tak ajak. Cuma sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, ramailah ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka kata disunatkan untuk melafazkan niat untuk kuatkan hati dia, untuk nak bagi tahu kat jiwa dia sebab ni aku nak solat ni. Sebab dalam mazhab Syafi'i, niat tu rukun. Jadi nak peringat kat hati kita, bagi tahu yang aku diri ni untuk solat. Jadi sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata dia sunat. Cuma pandangan yang lebih kuat, Nabi SAW tidak melafazkan niat. So kalaulah nak lafaz sekalipun, lafaz pelan-pelan seorang-seorang lah. Tak perlulah yang macam berlaku di tempat kita kan, budayanya imam dah takbir, Allahu Akbar. Lepas imam takbir tu, belakang ni dah macam pesta. Semua orang usolli. Semua orang seorang-seorang usolli. Jadi bunyi bising tu mengganggu solat, ganggu konsentrasi. Sepatutnya apabila imam Allahu Akbar, Nabi SAW sebut, apabila imam bertakbir, fakabbiru, kamu pun mesti Allahu Akbar. Kamu tak boleh buat benda lain. Bila imam start takbir Allahu Akbar, kamu pun mesti Allahu Akbar. Kamu tak boleh berhenti buat benda lain, fikir benda lain, ucap beramai-ramai.
Jadi itu sedikit semangat tentang niat yang kita bincang hari ini. InsyaAllah nanti kelas yang akan datang kita sambung dengan rukun solat yang lain pula. Sebab di Malaysia ada orang dia tak solat sebab dia tak tahu niat. Solat jenazah kan sebagai contoh kat kampung-kampung, ramai orang akan duduk luar. Sebahagian daripada mereka solat, tapi solat jenazah mereka tak solat. Pasal apa hantar solat jenazah tak tahu nak niat macam mana. Susah. Tak kira kalau kata arba' rakaat, tak ada rakaat pula. Dia kena ucapan lain. Laki dia ada ucapan laki special, perempuan ada tukar pula ucapan perempuan. Ni nak kena hafal laki ke perempuan ke, lain-lain aku tak semayang terus habis cerita. Senang. Sepatutnya tak payah macam itulah. Jadi jangan tinggalkan solat semata-mata kerana tak ingat niat. Tu belum lagi malam gerhana, pakcik-pakcik semua bawa kertas. Sebab nak ingat niat gerhana tu susah kan nak hafal. Jadi sepatutnya tak perlu begitu. Niat ada dalam jiwa kita. Dan soalan tentang niat ni sepatutnya tak perlu timbul. Bayangkan para sahabat Nabi SAW yang beratus ribu orang. Ada orang Arab, ada orang bukan Arab, ada hamba abdi, ada orang buta huruf, ada orang pandai. Tapi tak ada seorang pun yang pernah tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, macam mana nak niat?" Tak ada siapa. Kosong. Tak ada siapa pernah tanya. Bukan kata mereka semua orang Arab. Ada orang bukan Arab. Ada orang tak faham bahasa pun. Kan dalam kes hamba perempuan yang Nabi tanya dia tak faham bahasa pun, dia tunjuk dengan isyarat. Tapi dengan kepelbagaian mereka semua perbezaan, tak ada siapa pernah tanya cara untuk niat. Mereka tanya Nabi SAW soalan yang pelik-pelik. Ada sebahagian sahabat, orang Badui yang datang dari luar, mereka tanya macam-macam soalan. Bila Nabi SAW kata Allah Ta'ala tinggi di atas arash, ada sahabat tanya, kalau macam tu sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah duduk kat mana? Mereka tanya soalan sampai begitu. Para sahabat tanya, tapi soalan tentang niat tak ada siapa pernah tanya. Menunjukkan yang isunya tak perlu timbul lah. Niatlah sebagaimana yang kita nak buat. Aku mai ni, aku nak solat, ada orang mati, aku nak solat kepada jenazah ni 4 kali takbir untuk kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itulah. Senang. Aku mai ni semayang raya, hari raya kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Senang. Ini solat yang jarang-jarang kita buat. Orang ramai-ramai solat istisqa, minta hujan. Aku solat ni pun solat sebab nak minta hujan kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Apa sahaja solat, itulah cara dia. Tapi niat ni penting lah. Kalau tak ada niat, solat tu tak sah. Bangun pagi, solat. Aku sahaja solat 2 rakaat sebelum subuh kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Qabliyah subuh, niat dah 2 rakaat. Habis niat 2 rakaat, dia tiba-tiba jadi malas. Angin malas dia main, dia jadi malas. Malas pula nak semayang subuh. Apa dia buat? Tak apalah, tadi dah semayang dah 2 rakaat, jadilah. Sama juga macam semayang subuh, 2 rakaat. Aku punya mazhab tak payah baca kunut. Dia kira semayang subuh ke belum? Belum semayang subuh. Sebab yang tadi tu takci, yang tu niat dia niat semayang sunat, bukan niat semayang subuh. So, sambung cerita kita tentang sirah sahabat Nabi SAW, Khulafa ar-Rashidin. Hari tu kita berhenti muka surat 60. 59? Oh dah jauh dah. 69. Dah 65 macam tu, tapi ada yang dah dimasuk sikit. Next Fatimah. Oh, next 69 Fatimah. Baik. Yang Syiah tu lagi. Syiah tu ada lagi kat belakang. 67. Nanti 71 ada lagi. Nanti lepas ni kita cerita pasal Syiah. Baik. Apabila para sahabat bai'ah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita sebut bai'ah tu berlaku 2 kali, satu di Saqifah Bani Sa'idah, pertama orang yang ada dekat situ, dan keesokannya orang yang belum bai'ah lagi, mereka bai'ah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di masjid. Ini bai'atul am. Semua orang bai'ah untuk memilih Abu Bakar. Kemudian Zubair dan juga Ali radhiyallahu anhuma, mereka berdua pun bai'ah. So itu berlaku pada hari Selasa sebelum Nabi SAW dikebumikan. Nabi dikebumikan pada hari Rabu pagi. Bab seterusnya, Ibnu Kathir sebut di sini tentang sikap Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma terhadap Abu Bakar berkaitan harta warisan Nabi SAW. Baik, setelah jenazah Nabi SAW dikebumikan, Fatimah radhiyallahu anha
datang jumpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So Fatimah tanya ke Abu Bakar, Nabi dah wafat. Ketika Nabi hidup, Nabi ada tinggal dua tanah, satu di Khaybar, satu di Fadak. Itu tanah milik Nabi SAW. Sekarang aku naklah tanah ni sebagai pewaris. Kebanyakan anak Nabi SAW mereka telah meninggal awal, dan tinggal Fatimah. Dan juga ada bapa saudara Nabi Abbas. So Abbas dan juga Fatimah radhiyallahu anhuma jumpa Nabi jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagilah tanah Nabi kepada kami, Fadak dan juga Khaybar. Kata Abu Bakar, aku tak boleh bagi sebab aku mendengar Nabi SAW bersabda, la nurathu ma tarakna sadaqah, innama ya'kulu alu Muhammad min hadzal mal. Abu Bakar kata, aku tak boleh bagi. Sesungguhnya apa yang ditinggalkan oleh kami para nabi itu adalah sedekah, dan ahli Muhammad ataupun keluarga Muhammad akan makan daripada harta-harta ni sebagaimana mereka dapat dulu ketika Nabi masih hidup. Tanah Khaybar dan tanah Fadak orang buat bertani, jadi hasil tu makanan diberi kepada keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi SAW. Abu Bakar kata, itulah yang aku akan buat, aku tak bagi tanah. Hadis ni didengar oleh Abu Bakar. Hadis ni didengar oleh beberapa orang sahabat lain, tapi Fatimah radhiyallahu anha dia tak tahu hadis ni. Kemudian dalam riwayat disebutkan, setelah peristiwa itu Fatimah radhiyallahu anha dia tidak bercakap dengan Abu Bakar. Sebab lepas tu dia sakit dan dia tak bercakap dengan Abu Bakar. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan yang dia kecewa sebab wallahu alam, ulama-ulama Sunni apabila mereka bahaskan cerita ni, mereka menunjukkan bahawa sebenarnya Fatimah tak cakap tu bukan kerana membantah Abu Bakar, tapi dia tak cakap kerana lepas tu dia sakit dan dia meninggal dunia. Ulama Syiah pula mereka membesarkan isu ni. Mereka kata Abu Bakar saja tak mau bagi harta tu kepada Fatimah. Abu Bakar nak bolot harta yang ditinggalkan oleh Nabi. Dalam riwayat diceritakan setelah peristiwa itu Fatimah radhiyallahu anha tak cakap dengan Abu Bakar. Dia meninggalkan Abu Bakar, dia tak jumpa dengan Abu Bakar. Dan seolah-olah menunjukkan yang kalau duduk di tengah-tengah ni, Fatimah sama ada dia kecewa sedikit ataupun dia marah ataupun sebagainya, dia tak cakap dengan Abu Bakar. Sehinggalah dekat dengan detik kematian Fatimah radhiyallahu anha, Abu Bakar minta izin dengan Ali radhiyallahu anhu, boleh tak aku nak jumpa Fatimah? Untuk jumpa dia redha dengan aku, itu lebih baik. Ali tanya kepada Fatimah, boleh tak Abu Bakar datang ni, dia nak jumpa? Maka Fatimah benarkan dan Abu Bakar jumpa dengan Fatimah radhiyallahu anha sebelum dia meninggal dunia. Saya nak tunjukkan di cerita ni, kita nak abang. Abu Bakar dia sangat memegang sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dalam keadaan tu, dia baru dapat pemerintahan. Kita tak cerita lagi tentang ramai orang murtad ketika tu. Sangat banyak cabaran. Siapa nak cari musuh time tu? Siapa nak buat satu perkara yang buat orang lain boleh marah? Dan tanah tu Abu Bakar tak dapat manfaat pun. Dia ada harta dia sendiri. Tetapi semata-mata kerana dia pegang dengan sunnah Nabi SAW, kerana dia dengar Nabi kata kami tidak meninggalkan warisan, Abu Bakar tak bagi kat Fatimah. Aku tak kira lah kalau hang nak marah aku ke, kalau hang rasa berkecil hati, tapi tanah ni sebab Nabi kata kami tak tinggalkan warisan, hampa takkan dapat. Aku tak bagi kat Al-Bait. Itu Abu Bakar. Dia punya pegang sunnah. Ketika zaman itu tak ada siapa boleh lawan. Orang boleh cipta istilah maslahah, maqasid, syariah, macam-macam benda orang boleh buat. Para ulama bahaskan benda-benda ni semua. Kita nak kena measure antara dua, risiko dan juga benefit, mana lebih penting. Pada Abu Bakar, kalau itu yang Nabi buat, hampa jangan cerita kat aku pasal maslahah, hampa jangan cerita kat aku pasal risiko, jangan cerita kat aku pasal maqasid. Ini semua letak sebelah. Ini Nabi buat, ini aku buat. Itu Abu Bakar. Kalau Nabi tak bagi, aku tak bagi. Sehinggalah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Cuma Abu Bakar jumpa dia lah. Sebelum dia meninggal dunia, Abu Bakar masuk dan jumpa dengan dia. Dan Fatimah radhiyallahu anha pun jumpa dengan Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala meredai kedua-dua mereka. Setelah Fatimah meninggal dunia, ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mood ketika itu ramai orang menganggap bahawa Ahlul Bait mereka tidak memberi sokongan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Antaranya Sayyidina Ali, sebab dia habiskan banyak masa duduk dengan Fatimah, menjaga isteri dia yang sakit.
Sehinggalah apabila Fatimah telah meninggal dunia, ketika itu Saidina Ali ambil keputusan untuk jumpa Abu Bakar dan juga menyatakan dia punya taat setia kepada Abu Bakar sekali lagi. Ini peristiwa penting yang kita kena tahu. Saidina Ali telah bai'ah Abu Bakar dari peringkat awal. Dia telah bai'ah. Dan Saidina Ali berhubung baik dengan Abu Bakar. Saidina Ali ikut Abu Bakar pergi perang sebelum Fatimah meninggal dunia lagi. Saidina Ali jadi salah seorang panglima Abu Bakar yang jaga perbatasan, yang dia suruh jaga pintu Madinah. Dia ikut. Cuma ketika itu orang masih lagi nampak bahawa sokongan Saidina Ali ni nampak tidak sepenuh jiwa. Orang nampak macam tu. Sehinggalah setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, Saidina Ali ketika tu dia panggil Abu Bakar. Dia tulis kepada Abu Bakar, datanglah jumpa kami Ahlul Bait. Datang jumpa kami Ahlul Bait supaya kita boleh bincang. Abu Bakar kata, okey, aku boleh pergi jumpa. Ketika itu Umar tanya Abu Bakar, nak pergi mana? Abu Bakar kata, Ahli Bait panggil aku, Ali dan sebagainya panggil aku untuk aku pergi jumpa mereka. Kata Umar, la tadkhul alaihim wahdak. Kalau nak pergi, jangan pergi seorang-seorang, aku ikut sekali. Ali pesan kat Abu Bakar, datanglah seorang, jangan bawa Umar. Umar ni dia punya diplomasi kurang sikit lah. Sebab dia, Umar marah orang yang melewatkan bai'ah Abu Bakar, orang yang ada ragu-ragu sama ada nak lantik Abu Bakar ataupun tak. Umar marah. Dan ketika itu pada Umar, kalau ya Abu Bakar, engkau adalah khalifah. Kalau mereka rasa nak jumpa, mereka datang jumpa. Kenapa engkau nak pergi jumpa mereka? Abu Bakar kata, apa yang mereka boleh buat dekat aku? Aku pergi jumpa jalan mereka. Abu Bakar pergi, dia abaikan nasihat Umar. Abu Bakar pergi jumpa Al-Bait, jumpa Ali. Bila Abu Bakar masuk jumpa Ali, kata Ali radhiyallahu anhu, kami tidaklah cemburu dengan apa yang Allah beri kepada engkau. Kami tidaklah nak kedudukan yang Allah beri kepada engkau. Tetapi kami fikir bahawa ada bahagian untuk kami Ahlul Bait yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar diam. Apabila Ali selesai bercakap, Abu Bakar kata, dia puji Allah, dan Abu Bakar kata, la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Wahai Ali, untuk pengetahuan hang, kalau hang nak tahu, sesungguhnya sanak saudara Rasulullah lebih aku suka untuk aku jaga hubungan dan sambung hubungan daripada saudara aku sendiri. Kamu keluarga Rasulullah lebih aku muliakan, lebih aku suka daripada keluarga aku sendiri. Tetapi walaupun yang demikian, kalau Nabi kata kamu tak dapat harta warisan, kamu tak dapat harta warisan. Kalau Nabi tinggalkan itu, pesanan itu akan aku pegang. Kemudian Ali bai'ah semula Abu Bakar dalam peristiwa yang tuan-tuan boleh baca nanti. Mereka naik atas mimbar, Abu Bakar puji Ali dan juga Ali bai'ah semula kepada Abu Bakar. So ini tentang tajuk Fatimah dan juga Ali. Jadi sedikit sebanyak. Saya nak sambung sikitlah tentang Syiah. Ada dua isu yang Syiah jadikan isu besar di sini. Satu Syiah kata Ali patutnya jadi khalifah. Mereka kata Ahlul Bait tak setuju Abu Bakar jadi khalifah. Mereka kata keluarga Nabi nak Ali jadi khalifah. Yang kedua, mereka kata Abu Bakar telah bolot harta yang patutnya ditinggal kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu Syiah punya stand. Masalahnya, bila kita tengok kehidupan sahabat, sama ada sumber tu sumber Sunni ataupun sumber Syiah, kita tengok Ali ada hubungan yang baik dengan Abu Bakar. Adalah beberapa peristiwa, contohnya Ali lambat bai'ah yang first tadi. Tapi secara umum, hubungan Ali dan Abu Bakar baik. Kalau Ali tak puas hati, pasal apa Ali nak terima apabila Abu Bakar minta dia hang pergi jaga pintu masuk Madinah? Dia secara sukarela ikut tentera Abu Bakar. Hubungan baik. Jadi apa Syiah nak kata? Maka Syiah tak ada jalan keluar. Dia tak boleh tunjukkan yang Ali bermusuh dengan Abu Bakar. Dia boleh tunjuk Fatimah marah Abu Bakar sebab dalil tadi tu, dia boleh tunjuk tu. Tapi Ali tak ada dalil. Jadi Syiah telah cipta satu konsep yang dinamakan taqiyah, tipu. Taqiyah ni dibenarkan dalam agama. Kalau kita nak pergi perang, contohnya kita ni tentera jatuh, contohnya jatuh di tengah-tengah tempat musuh. Musuh tanya, hang tentera ke bukan? Kita boleh tipu. Tak, aku bukan tentera, aku main bertani je. Contoh bertani. Itu tipu yang boleh ketika tu. Nabi pesan kepada Ammar, kan Nabi pesan, orang nak bunuh dia,
Ketika orang nak bunuh Nabi, kalau orang paksa hang untuk murtad, ketika orang nak bunuh, hang boleh murtad, hang boleh katalah pi apa hang nak kata, selamatkan nyawa. Itu taqiyah yang boleh. Tapi taqiyah yang boleh ni berbatas lah, bukan suka hati tipu pun. Jadi Syiah tak ada alasan. Apa dia kata? Dia kata sebenarnya Ali ni buat taqiyah. Syiah kata Ali tak suka kat Abu Bakar, tapi memandangkan zaman tu Ali tak boleh nak buat apa. Ali pun tak kuat, dia seorang, dia pun redha lah dengan Abu Bakar. Itu alasan Syiah. Tapi taqiyah ni, taqiyah kalau dibenarkan untuk pakai, mana ada batasan? Kan? Mana ada batas? Batas yang pertama tadi yang Nabi sebut, boleh taqiyah untuk selamatkan nyawa. Yang tu okey, semua orang tahu. Situasi nyawa dia terancam, dia boleh pakai taqiyah. Nyawa terancam, boleh pakai taqiyah, selamat. Tapi situasi ni nyawa tak terancam. Kalau kita benarkan taqiyah, akhirnya semua orang boleh pakai taqiyah. Semua orang boleh pakai kalau kita benarkan. Laki kalau kantut dengan bini, kahwin lagi satu, contoh dia boleh tipu tak? Boleh tak tipu? Taqiyah. Ni soalan sampingan. Kalau tengah bangku. Kalau nyawa terancam. Kalau nyawa terancam boleh tak? Mahdi kata Mahdi kata boleh. Boleh pegang pisau. Kalau nyawa terancam boleh. Boleh kalau takut macam. Semua Banyak jawapan. baik, banyak jawapan. Tak sebenarnya semua jawapan ni betul lah. Jawapan ni betul. Kalau dia sembunyi, akhirnya pecah rahsia. Contoh, ni tak nak kena dengan siapa, contoh je. Sepatutnya tak boleh tipu lah sepatutnya. Tetapi kalau nyawa terancam, Saya bila lu balik lah. nyawa terancam, bini dia pegang pisau ke apa ke, dia, itu kes lain lah. Balik kepada cerita kita. Taqiyah ni dia ada batasan. Batasan dia tak boleh guna selalu. Nak selamatkan nyawa, keadaan darurat, itu boleh guna. Dia tak boleh selalu. Sebab tu baru ni saya duk bincang dengan kawan saya, Dr. Rora, ketika dia tak nak cerita politik, cuma kita duk bincang apa pandangan yang perlu kita letak di tengah-tengah ni dalam kes politik punya taqiyah apa semua ni kan. So yang saya sebut dekat dia benda yang sama lah. Taqiyah batasan dia mestilah dalam keadaan yang darurat. Kalau kita benarkan, contohnya kita benarkan satu parti politik guna taqiyah, parti politik lain guna juga. Aku taqiyah untuk selamatkan agama. Lagi satu kata aku taqiyah untuk selamatkan bangsa. Satu lagi kata aku taqiyah untuk selamatkan maruah seseorang. Akhirnya tipu tu lama kelamaan jadi benda biasa. Boleh pada semua orang. Jadi sebab tu tak boleh pakai. Alasan tu tak boleh pakai. Jadi balik kepada Syiah, Syiah pakai tipu untuk politik lah. Siapa orang yang mula-mula pakai tipu untuk ideologi politik? Syiah. Sebab Syiah tak ada alasan untuk kata kenapa Ali tak lawan dengan Abu Bakar. Akhirnya dia kata Ali buat taqiyah. Ali sembunyikan apa yang sebenarnya. Dia sembunyikan apa yang zahir. Jadi alasan tu tak kuat lah sebenarnya. Sebenarnya Ali ada hubungan yang sangat baik dengan Abu Bakar. So itu sedikit sebanyak tentang cerita Ali dan juga dakwaan Syiah bahawa Ali radhiyallahu anhu sebenarnya tak suka kepada Syiah. Yang kita kata dakwaan tu tak betul ya. Baik, Seterusnya dalam bab muka surat 81 tentang gerakan ridah. Saya suka baca buku Arab sebab perkataan Abu Bakar dalam bahasa Arab, dia bunyi dia bagus, sedap. Bahasa Melayu ni dia bila translate dia jadi kurang maksudnya sama, cuma pemilihan perkataan tu maksudnya agak terhad. So maksud Arab ni agak luas sikit. So Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesai dilantik jadi khalifah, berhadapan dengan ridah, orang yang murtad. Bayangkan, ni masalah yang paling besar. Negara Nabi SAW baru wafat. Orang masih lagi berbelah bagi ketika tu. Akhirnya orang lantik Abu Bakar. Dan ramai-ramai orang yang sedikit sebanyak yang tinggal di luar kota Mekah, apa yang mereka buat? Mereka murtad. Mereka tinggalkan agama. Mereka keluar daripada agama Islam. Itu dilakukan oleh ramai orang. Sebab ini situasi manusia. Manusia dia ikut satu perkara, ramai orang dia ikut bukan sebab dia suka benda tu, tapi dia ikut sebab kuasa ada di situ.
Apabila Nabi SAW semakin berkuasa, semakin menguasai tanah Arab, sampai bila Nabi kuasai jazirah, orang semua masuk Islam. Tak ada masalah. Tapi apabila Nabi SAW wafat, perkara pertama yang mereka buat adalah ramai yang murtad. Mereka tinggalkan agama. Sebab mereka rasa Nabi tak lagi berkuasa. Agama Islam ni bukan lagi agama yang kuat. Itulah juga yang berlaku sampai zaman kita. Berapa ramai yang dia kata, aku buat keputusan keluar parti ni contoh sebab membantah kemungkaran. Benda ni mungkar, aku tak boleh terima, aku keluar. Tapi dulu masa berkuasa, mungkar entah ke mana. Tutup mulut, tak ada benda yang mungkar pun. Bila dah habis kuasa tu dah jatuh, sekarang baru keluar cerita. Terpaksa keluar untuk membantah kemungkaran. Ini sunnatullah yang berulang-ulang daripada ramai orang menghadapi masalah yang sama. Kadang-kadang orang tu sendiri tertipu. Dia bukan tipu orang lain, dia sendiri tertipu. Sebab ketika dia melaungkan sokongan, sebahagian orang ni, masa dia laungkan sokongan, niat dia betul-betul sokong. Dia rasa macam dia betul-betul sokong. Bila kuasa hilang, dia jugalah yang bantah. Bila orang tanya, dulu hang nampak semangat. Aku tak tahu, dulu memang aku ikhlas bersemangat. Memang betul-betul ikhlas nak sokong. Tapi bila hilang kuasa, aku pun dah hilang. Ini tahap tertinggi punya tipu. Dia tipu diri sendiri. Diri sendiri pun tak tahu yang dia tipu diri sendiri. Habis tinggi punya tipu. Ketika dia sokong tu dia ikhlas. Hilang kuasa, hilang sokongan. Maka inilah yang berlaku kepada ramai kabilah Arab. Setelah Nabi SAW wafat, mereka mula murtad. Mereka mula meninggalkan agama Islam. Di semua pekan-pekan besar, mereka tinggalkan Islam. Sehingga para ulama katakan, ketika itu tidaklah didirikan solat Jumaat melainkan di Mekah dan Madinah. So, ramai orang murtad, tersebar. Semua orang mula mencari kuasa masing-masing. Semua orang memilih untuk, aku nak jadi raja di tempat dia, aku nak jadi nabi. Ini zaman ni jawatan kosong aja. Semua orang apply, semua orang letak jawatan masing-masing. Pilih apa dia nak jadi. Kerana Nabi baru wafat. Ketika itu kita nampak dua mukjizat Nabi SAW. Satu, penduduk Taif tak ada siapa murtad. Masya Allah, penduduk Taif tak murtad. Kerana Nabi SAW berkelas masuk Islam. Kerana bila Nabi dihalau daripada Taif, Nabi doa kebaikan untuk mereka. Nabi doa kebaikan untuk mereka. Dan doa itu melekat kepada mereka. Mereka tak murtad. Orang Taif, mereka kekal dengan agama Islam. Yang kedua, di Mekah berlaku satu peristiwa besar di Mekah. Orang Mekah pun sama juga nak murtad macam orang lain. Gubernur Mekah sembunyi. Beramai sangat nak murtad. Tak ada siapa nak bantah mereka. Semua orang, perbincangan untuk murtad menjadi tajuk biasa di Mekah. Muhammad dah mati, jom kita tukar agama, balik kepada agama jahiliah. Semua orang bincang sesuka hati. Akhirnya keluar seorang lelaki, Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Suhail bin Amr lambat masuk Islam. Dia lambat masuk Islam. Kata Suhail, kamu adalah kaum yang terakhir menerima agama ni. Dan jangan kamu jadi kaum yang pertama keluar daripada agama ni. Kata Suhail, sesiapa yang meninggalkan agama ini, aku penggal leher dia. Dia pegang pedang dia dan dia tunggu siapa berani untuk iklankan dia tinggal agama Muhammad, aku penggal leher dia. Orang Mekah diam. Suhail ni cerita dia, kalau tuan-tuan ingat, Hudaybiyah satu, sebelum Hudaybiyah lagi, sebelum kita cerita Hudaybiyah tu, Nabi tangkap dia ketika perang Uhud. Nabi tangkap dia. Bukan Uhud, Badar. Sebelum Uhud lagi, ketika perang Badar, Nabi tangkap dia. Orang Islam kalah ketika Badar, Nabi tangkap dia. Apabila Nabi tangkap dia, dia punya kerja, Suhail, dia ni orang yang pandai bercakap. Bila dia cakap je, perkataan dia tu memberi kesan dalam jiwa orang. Dia sangat hebat bercakap. Nabi tangkap dia. Dia punya kerja menaikkan semangat orang Quraisy lawan dengan Nabi SAW. Itu kerja Suhail. Kata Umar radhiyallahu anhu, masa Nabi tangkap dia perang Badar tu, Umar kata, ya Rasulullah, kita cabut dua gigi depan dia, supaya dia tak boleh membacakan syair, dia tak boleh naikkan semangat orang untuk lawan kita. Umar bagi cadangan, ya Rasulullah, cabut gigi depan dia, dia akan diam selepas ni. Nabi kata, betul lah, gigi tak ada, dia nak baca syair macam mana? Gigi tak ada, huruf Arab, bukan macam huruf Melayu. Ada huruf yang keluar bunyi dia di antara lidah dan gigi, kan?
Huruf apa? Tha kan? Tha keluar antara lidah dan juga gigi. Kalau gigi tak ada tha tak jadi. Lepas tu imam-imam kampung yang pakai gigi palsu kan, syarat dia untuk jadi imam mesti ada gigi palsu. Kalau tak ada gigi dia tak boleh jadi imam. Makhraj tak betul. Subsidi. Patutnya kerajaan kena bagi subsidi gigi imam. Dengan lagi. Kalau tidak kesianlah imam tu. Baik, balik kepada cerita kita. Umar kata kat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, cabut gigi dia." Nabi kata, "Jangan. Innahu asa ayakuna maqaman la tadhummuhu." Nabi kata kat Umar, "Ya Umar, jangan cabut gigi dia. Kerana barangkali nanti satu hari dia akan berada di dalam satu kedudukan yang hang tak keji dia, hang suka benda yang dia buat." Dan apa yang Nabi buat, Nabi sebut tu berlaku ketika Nabi dah wafat. Orang Mekah nak murtad. Suhail adalah orang yang berdiri di Mekah dan beritahu kat mereka, siapa yang tinggalkan agama ini, aku penggal leher dia. Mukjizat. Nabi kata kat Umar, jangan potong gigi dia, biar gigi dia. Kerana gigi tu akan berbakti satu hari nanti. Dan cerita Suhail juga dalam perjanjian Hudaibiyah yang tuan-tuan boleh cek balik lah. So itu antara perkara yang berlaku ketika itu. Baik, seterusnya, ketika ramai orang murtad di banyak perkampungan dan kawasan besar-besar ni, semua orang murtad. Ketika itu, apa Abu Bakar buat? Cerita tentang orang murtad ni tersebar. Pekan tu orang murtad, pekan ni orang murtad, ramai orang. Baru beberapa hari setelah kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar buat apa keputusan dia? Ya, ada orang murtad, aku tahu ada cabaran yang besar, ada benda yang lebih penting daripada murtad ni. Kata Abu Bakar, la ajhizanna jaisha Usamah. Mana tentera Usamah yang dulu beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi utus mereka balik semula sebab Nabi wafat. Tentera Usamah, Nabi panggil Usamah, siapkan orang, kumpul tentera, sambung pergi perang. Itu arahan pertama yang dikeluarkan oleh Abu Bakar. Kumpul tentera Usamah pergi perang. Para sahabat ketika itu mereka khawatir. Tak tahu, betul ke Abu Bakar buat ni? Ada masalah yang lebih besar. Ramai orang murtad, ramai orang boleh serang Madinah, ramai orang boleh buat kacau bilau, ramai orang tak mau bayar zakat. Banyak benda yang perlu dibuat. Bayangkan pemimpin baru beberapa hari jadi pemimpin, negara kucak-kacir, ramai orang murtad. Abu Bakar kata, tentera Usamah keluar pergi perang. Omar datang jumpa Abu Bakar, dan juga sebahagian sahabat datang jumpa Abu Bakar. Mereka kata, "Ya Rasulullah, tangguh." Jumpa Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, tangguh dulu keputusan ni. Ada benda lain yang lebih penting untuk dibuat." Kata Abu Bakar kepada Umar. Dan siapa sahaja yang bantah, kata Abu Bakar, "Kalaulah burung-burung datang bersedia untuk patuk kepala kita di tengah-tengah ni, kalaulah kita dikelilingi oleh binatang buas, dan kalaulah anjing-anjing datang dan gigit kaki isteri Nabi, tak ada maksudnya kalau keadaan kita seteruk tu, kalau kita tak mampu pertahankan diri sampai seperti kita dikelilingi oleh binatang buas, burung tunggu nak patuk kepala kita, anjing gigit kaki isteri Nabi, la ajhizanna jaisha Usamah." Abu Bakar kata, kalau begitu sekalipun aku akan hantar tentera Usamah. Aku tak akan berhenti. Kata Abu Bakar kepada Umar, kalaulah di dalam Madinah tinggal aku seorang je, tak ada orang lain melainkan aku, tentera Usamah akan tetap keluar dan pergi perang. Keputusan besar yang dia buat ketika tu. Aku tak kira murtad ataupun tak, itu urusan lain. Tentera Usamah mesti keluar dan pergi perang. Orang Ansar ketika tu mereka datang jumpa Abu Bakar. Mereka tanya, mereka bagi tahu kepada Umar, "Ya Umar, bagi tahulah kepada Abu Bakar supaya lantik orang lain. Usamah ni masih muda. Mungkin Nabi lantik dulu sebab bapak dia baru meninggal dunia. Bapak dia baru terbunuh dalam perang, Nabi lantik dia untuk gantikan tempat bapak dia. So sekarang keputusan tu mungkin boleh diubah, lantiklah orang lain." Umar kata, "Mungkin betul juga pandangan ni." Umar pergi jumpa Abu Bakar. Umar masuk jumpa Abu Bakar. "Aku ada satu cadangan dikemukakan oleh orang Ansar. Tak apalah kalau nak hantar tentera ni, gantilah orang lain yang lebih berpengalaman. Nak pergi lawan dengan Rom satu pasukan yang kuat, bagilah orang lain yang besar sikit kedudukan." Usamah 18 tahun ketika tu, kecil. Abu Bakar pegang janggut Umar. Dia tarik janggut Umar. Dia kata, "Ya Umar, satu orang yang dilantik oleh Nabi, macam mana aku boleh gantikan dia dengan orang lain?" Dia pegang janggut Umar dan dia cakap begitu. Abu Bakar kata, "Saqilatka ummuka." Rugilah mak hang Umar pasal lahirkan hang.
Macam itulah lebih kurang. Dia kata itu. Sakilat ka ummuka. Ataupun semoga mak hang kehilangan hang. Macam mana orang yang, itu cara Arab maki lah. Macam mana orang yang Nabi lantik aku kena pecat. Lepaskan jenguk Omar. Omar keluar. Orang Ansar tanya Omar, apa keputusan? Omar kata, mudah-mudahan mak hampa tak lahirkan hampa. Hampa punya pasal aku kena marah. Jadi itu cerita lah. Itu maki biasa orang Arab lah. So dia tak tukar langsung keputusan. Sampailah akhirnya Abu Bakar sendiri naik unta. Dia jalan kaki, orang tarik unta dia pergi jumpa tentera Usamah. Jumpa Usamah ketika tu Omar duduk dalam tentera Usamah. Pergi jumpa, Abu Bakar minta izin kepada Usamah. Masa Abu Bakar sampai kat situ, Usamah duduk atas unta, Abu Bakar duduk di bawah. Usamah kata, sama ada engkau naik ya Khalifatul Rasulullah, engkau naik ataupun aku turun. Tak boleh macam ni. Mana boleh presiden kau, Perdana Menteri duduk jalan, orang biasa duduk atas unta. Bayangkan, Usamah kata, ya Abu Bakar, sama ada hang naik atas unta ataupun aku turun. Tak boleh, ini tak patut. Abu Bakar kata, hang duduk atas unta tu tempat hang. Abu Bakar kata kepada Usamah, aku nak minta izinkan Omar untuk balik dan tolong aku. Nampak tak? Saya nak cerita, Abu Bakar punya keputusan ni, dia perlukan Omar. Omar ni orang kanan Abu Bakar yang dia tolong ketika Abu Bakar dilantik. Tapi masa Abu Bakar hantar tentera Usamah untuk keluar, dia tak bagi pelepasan kepada seorang pun. Semua orang yang Nabi pilih untuk ikut Usamah, semua orang tu mesti pergi. Tak ada siapa terlepas. Sampai tahap tu dia punya ikut sunnah Nabi. Hang nama ada dalam list tentera Omar, tentera Usamah, hang ikut Usamah. Dia minta izin dengan Usamah, aku nak minta seorang je lepaskan Omar duduk tolong aku di Madinah. Sampai tahap tu Abu Bakar punya betul-betul berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi itu cerita tentang Usamah. Dan kemudian Omar balik. Dan ketika itu tentera Usamah keluar bersama dengan para sahabat yang lain untuk pergi perang. So itu sedikit tentang bab tu. Seterusnya muka surat 86. Okay, muka surat 86. Abu Bakar menumpaskan kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Kat mana? Baik, apa yang mereka buat? Ini idea orang kata demonstrasi lah apa yang mereka buat. Sebahagian orang yang tak mau bayar zakat, mereka kumpul beramai-ramai. Mereka plan untuk datang ke Mekah dan datang ke Madinah. So mereka dah berkumpul, mereka buat rancangan elok-elok. Kita datang dan kita berdiri di hadapan Abu Bakar beramai-ramai. Kita katakan kami tak mau bayar zakat. Demonstrasi. Kalau seorang tiba-tiba berdiri kat Abu Bakar, aku rasa aku tak mau bayar zakat, mau tak kena penampang. Kalau seorang apa mereka buat? Mereka datang beramai-ramai. Kabilah yang dulunya bayar zakat kepada Abu Nabi, mereka datang. Kita beramai-ramai beritahu kat Abu Bakar kita tak mau bayar zakat. Mereka pun datang, mereka masuk ke Madinah. Di tengah orang ramai, ketika itu baru mereka habaq kat Abu Bakar. Abu Bakar tak ada pilihan lah. Kononnya ramai. Takkan Abu Bakar nak bunuh setiap orang? Takkan dia nak perang dengan setiap orang? Mana boleh. Mereka pun keluar beramai-ramai. Mereka kata, wahai Abu Bakar, kami nak berhenti bayar zakat. Alasan dia apa? Mereka kata, dulu bila kami bayar zakat dekat Nabi, kami bayar sebab Muhammad tu Nabi. Dia layaklah dapat zakat. Allah sebut dalam Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Muhammad, ambillah harta mereka sebagai sedekah untuk menyucikan mereka dan doa kepada mereka. Sesungguhnya doa engkau memberi keselamatan kepada mereka. Orang-orang ni kata kat Abu Bakar, itu doa Nabi. Nabi doa tu bagi keselamatan kepada kami. Hang Abu Bakar doa, apa beza hang doa dengan kami doa? Hang dengan kami sama aja, kita sama-sama bukan Nabi. Same level. Pasal apa Nabi nak kena bayar zakat dekat hang? Dulu kena bayar kat Nabi. Bayangkan zaman tu, kita mana tahu zakat tu kena bayar kat Nabi saja ke, kena bayar kat pemimpin selepas Nabi? Ada khilaf kan? Kalau fikir di satu sudut, betul juga. Dia bukan bagi alasan. Ini semua mereka punya, ini kira fuqaha di kalangan orang murtad ni. Bagi alasan. Hang siapa Abu Bakar? Nabi boleh minta zakat, hang nak minta buat apa? Apa reaksi Abu Bakar?
Abu Bakar kata kepada mereka semua, hampa ramai kan? Hampa ramai, aku tak kisah. Sesiapa yang dahulunya di zaman Nabi SAW, dia bayar zakat dengan tali dan juga unta. Zaman aku ni dia nak berhenti bagi tali, dia stop bagi tali tu, unta saja. Ataupun dia nak skip anak kambing kecil. Dalam satu riwayat, dia skip kambing, satu kambing dia nak skip. Aku akan perangi dia, aku akan bunuh dia. Apa sahaja yang kamu bagi kepada Nabi, itu kamu mesti bagi kepada aku. Tak kurang, tak lebih, kata Abu Bakar. Ketika tu Umar radhiyallahu anhu jumpa Abu Bakar. Umar tanya, mana boleh Abu Bakar, salah ni, mana boleh bunuh orang sesuka hati. Abu Bakar tetapkan keputusan dia. Abu Bakar kata, kalau zaman Nabi mereka bagi zakat, zaman aku kurang tadi, aku akan tetap perangi mereka. Tuan-tuan, kita belajar sirah, kita tahu yang Umar ni dia keras, dia kasar. Umar kasar, dia kasar sampai, sebab tu ahli bait tadi tu, masa Abu Bakar nak pergi jumpa, mereka kata kat Abu Bakar, jangan bawa Umar. Umar kasar ketika perang, dia sangat keras. Dia cadangkan kepada Nabi, kalau tuan-tuan masih ingat kita cerita masa perang Uhud dulu kan, dia cadangkan bunuh semua Quraisy ni, tak payah simpan. Dia kasar. Abu Bakar lembut. Abu Bakar kata kat Nabi, biarlah mereka ajak anak kita membaca, kemudian lepaskan mereka. Mereka bagi duit, kita lepaskan mereka. Dan dalam Badar, dalam Badar ya, ketika orang Islam menang dalam Badar, tingkah laku ketika perang ni berbeza. Abu Bakar lembut, tetapi bila dapat pemerintahan, berbeza, sangat berbeza. Abu Bakar punya ketegasan, tak ada siapa zaman tu boleh tegas macam tu, dan tak ada siapa boleh bayangkan ada orang tegas macam tu. Dia punya tegas ni tak ada syarat, betul-betul tegas. Bayangkan sekasar Umar tu. Umar tanya, ya Abu Bakar, mana boleh bunuh orang? Abu Bakar kata, aku tak kira, aku akan tetap perangi, aku akan tetap bunuh mereka. Hampa tak bayar zakat, aku bunuh hampa. Dia punya tegas. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dah lama dah lepas Abu Bakar dah meninggal, Abu Hurairah kata, kalaulah laula stukhlifa Abu Bakar ma'ubidallah. Sampai tahap tu Abu Hurairah kata, kalaulah tidak kerana Abu Bakar ini telah dilantik jadi khalifah, aku tak tahu ada lagi ke orang akan sembah Allah di atas muka bumi ni. Kuasa Allah lah, Allah yang tentukan pelantikan Abu Bakar. Abu Hurairah kata, kalau bukan dia dilantik jadi khalifah, tak ada orang dah akan sembah Allah. Abu Hurairah ulang. Orang kata, stop, apa yang nak cakap ni? Abu Hurairah kata, sesungguhnya Abu Bakar ketika dia hantar tentera Usamah keluar, orang tengok tentera Usamah, orang berhenti untuk lawan. Kalau tidak kerana dia, tak tahulah sama ada orang sembah Allah lagi ke tak. Jadi dia sangat tegas Abu Bakar. Dia memang tidak berlembut langsung dengan sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat, dia tetap akan buat. Jadi kelompok-kelompok ni yang asalnya mereka datang untuk nak minta kat Abu Bakar tak mau bayar zakat, demonstrasi, akhirnya mereka balik. Abu Bakar dapat hidu sesuatu. Abu Bakar tahu mereka ni bukan balik sahaja, mungkin mereka sedang merancang untuk nak serang semula. Maka Abu Bakar panggil pembesar-pembesar yang dia ada. Abu Bakar panggil Ali, dia panggil Zubair, dia panggil Talhah, dia panggil Abdul Rahman bin Auf, dia panggil Abdullah bin Mas'ud. Kamu 5 orang, 6 orang ni bersedia di setiap penjuru Madinah dan bawa tentera-tentera kamu siap siaga di penjuru Madinah. Jangan balik ke rumah, tinggal di Madinah. Supaya orang murtad daripada arah mana pun, kalau mereka masuk, mereka nak serang Madinah, mereka akan nampak muka-muka pembesar Quraisy ataupun pembesar-pembesar sahabat. Mereka akan jumpa Ali, Talhah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud. Mereka akan jumpa muka-muka ni sebelum masuk ke Madinah. Supaya mereka tahu tentera Usamah memang keluar, tapi kami tidak kekurangan panglima perang. Abu Bakar arahkan mereka bersedia di situ. Dan ketika itu Abu Bakar bagi arahan kepada para sahabat yang lain supaya mereka kekal di masjid. Mereka kekal di masjid dan mereka tak keluar daripada masjid dalam siap siaga untuk keadaan berperang. Jadi itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di luar Madinah ni, orang mula kumpulkan berita, orang mula sebarkan idea untuk murtad, tersebar di kalangan ramai orang. Tentera ramai dah keluar ikut Usamah. Orang-orang yang jauh, sebahagian mereka nampak tentera Usamah, mereka jadi takut. Mereka kata, kalau dia boleh hantar tentera pergi perang time ni, maksudnya di Madinah berapa banyak dia punya kuat. Kan kalau dia boleh hantar tentera, mesti dia punya defensif lagi kuat, bagus dia. Orang mula fikir berkali-kali.
Nak serang ke tak nak serang? Nak lawan ke tak nak lawan? Kalau nak pergi perang ofensif pun macam ni punya kuat, di dalam apa lagi? Nasib baik time tu mereka tak fikir habis tentera dia semua keluar kita serang. Tak. Itu Abu Bakar punya strategi menjadi. Tapi sebahagian orang mereka masih lagi bersedia, mereka masih lagi buat keputusan untuk serang Madinah. Antaranya Ghatfan. Contoh kalau masih ingat dulu kita cerita Ghatfan. Ghatfan ni tempat di tengah Saudi, ramai orang. Dalam perang Ahzab dulu tu. Ketuanya Tulaihah bin Khuwailid. Ketua Ghatfan, dia berkumpul ramai orang untuk menyerang Madinah. Mereka bersedia untuk masuk dan serang Madinah. Jadi antara yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu, sampai berita kepada orang yang jaga pos, salah satu pos, orang Ghatfan datang untuk menyerang Madinah. Sebahagian daripada mereka tak masuk Madinah, mereka tunggu di luar, tempat nama Dhi Qasah. Mereka tunggu di situ. Sebahagian lagi bersedia untuk masuk serang Madinah. Abu Bakar buat keputusan ketika tu, kamu yang jaga pos ni keliling Madinah, pembesar-pembesar di kalangan sahabat kekal di situ. Abu Bakar bersama dengan sahabat yang duduk di masjid, mereka keluar dan mereka kejar orang yang nak serang Madinah. Mereka kejar sampai orang-orang yang ramai ni lari keluar daripada Madinah, pergi ke tempat Dhi Husa. Abu Bakar dengan sahabat kejar pergi ke Dhi Husa. Sampai ke Dhi Husa, mereka guna taktik buat bunyi yang bising sehingga unta-unta orang Islam ni jadi takut, patah balik. Tentera ni patah balik. Jadi bila tentera patah balik, Abu Bakar pun patah balik. Abu Bakar tinggal di masjid. Ketika itu di kalangan mereka tersebar berita, orang Islam tak kuat sebenarnya, tengok unta mereka lari. Mereka bersedia untuk serang semula. Mereka siapkan. Abu Bakar balik semula, masuk ke Madinah. Abu Bakar duduk di masjid. Plannya dah habis perang lah. Ni perang pertama dah habis, boleh balik rumah rehat. Sebelum orang semua nak balik, Abu Bakar kata stop, kumpul balik, serang sekali lagi. Back to back, 2 perang. Tadi keluar pergi perang sekali, baru balik sampai. Sebelum balik rumah, Abu Bakar kata siapa pun jangan balik rumah, sekali lagi keluar serang mereka. Kali kedua pergi perang, on the spot. Abu Bakar tak puas hati lah. Aku tak menang, aku akan lawan sampai aku menang. Ini semua orang yang murtad. Sebelum ni mereka Islam. Maka Abu Bakar keluar dengan sekumpulan tentera. Malam tu juga keluar. Abu Bakar lantik 3 orang panglima ketika tu, di sebelah kanan, kiri dan tengah. 3-3 ni anak kepada Muqarrin. Nu'man, Abdullah dan Suwaid, anak kepada Muqarrin. Satu Abdul Rahman, Abdullah, Nu'man dan Suwaid. Abdullah, Nu'man kiri dan kanan, Suwaid di tengah. 3 orang panglima. Pembesar yang tadi jaga pos tetap di pos. Kamu jangan tinggalkan tempat ni, tunggu di pintu Madinah. Abu Bakar dan juga mereka keluar malam tu untuk serang musuh di Dhi Husa. Sampai di Dhi Husa, musuh pun tak tahu. Musuh tengah plan nak serang esok pagi. Tapi Abu Bakar tak balik rumah. Malam tu juga kita lawan. Apabila tiba waktu siang, bangun orang tu, musuh tengok tentera Islam dah ada di situ, dan Abu Bakar dengan para sahabat ketika itu mereka bunuh ramai orang. Sehingga musuh ni lari di Dhi Qasah, tempat lain, Dhi Qasah. Dan Abu Bakar bunuh ramai orang. Balik sampai ke Madinah, patah balik, dah menang. Ini perang yang kedua. Balik ke Madinah, orang Abu Bakar tunggu di Madinah. Abu Bakar plan siap-siap, kira tentera Islam yang mati dibunuh, kita akan cari orang dan bunuh sebanyak orang kita dibunuh. So Abu Bakar, dia tak berhenti untuk perang. Dia tekan murtad ni sampai berhenti murtad. Tunggu di Madinah. Balik tentera Usama. Ketika tu tentera Usama balik. Apa Abu Bakar buat? Usama stay di Madinah, jaga Madinah, aku keluar sambung perang. Ini mentaliti perang Abu Bakar. Balik sahaja Usama, hanya dengan balik rumah, hang ganti aku jadi khalifah sekejap di Madinah, ketua Madinah, aku keluar pergi perang. Orang bagi cadangan kat Abu Bakar, hang stay lah kat Madinah. Ini Dhi Qasah ni tempat musuh, takut termasuk dan juga terperangkap di situ. Abu Bakar kata, aku akan keluar, aku akan ada di situ sekali. Usamah jaga Madinah. Dan ketika itu dia keluar, sehinggalah mereka sampai di tempat yang namanya Abraq, dan mereka tawan Abraq. Itulah cerita sedikit sebanyak tentang Abu Bakar ni. Dia tak berhenti melawan dengan orang murtad. Nanti kita akan ceritalah lebih panjang. Orang lain, kalau kita tengok sejarah sebelum ni, perang, balik, rehat.
susun strategi perang semula, tunggu musuh serang. Tapi apa yang Abu Bakar start adalah perkara yang berbeza. Dia start lawan orang murtad dan dia tak patah balik. Dia serang sampai last kali orang murtad yang ada, dia akan tetap serang. Orang tanya Abu Bakar dalam sebahagian riwayat, "Ya Abu Bakar, apa yang buatkan hang hilang rasa takut? Apa yang buatkan hang serang sampai macam ni?" Kata Abu Bakar, "Semenjak peristiwa aku dalam gua dengan Nabi SAW, ketika itu aku tak simpan langsung perasaan takut. Hilang perkataan takut ketika itu aku dengan Nabi dalam gua." Dan itulah sedikit sebanyak tentang apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar di zaman awal, ketika awal-awal Abu Bakar menjadi khalifah. Nanti kita akan sambung peristiwa di Dzil Qasah dan seterusnya. Lepas ni banyak peristiwa Abu Bakar melawan orang murtad. Itu antara benda awal yang ditulis dalam sejarah Abu Bakar. Abu Bakar letak benchmark yang sangat bagus, sehingga orang murtad tak jadi murtad. Lepas tu orang tak berani lawan, orang semua mendiamkan diri. Sebab tu yang Abu Hurairah kata tadi, kalau bukan kerana Abu Bakar, apa lagi yang ada? Kalau kita kaji polisi setiap orang kan, kalaulah ketika itu orang ambil perkataan Umar, tak apalah, mereka tak mau bayar zakat, biarkan mereka. Asalnya mereka tak mau bayar zakat tu bukan sebab tak nak bayar zakat, nak menentang. Kalau penentangan tu dibiarkan, akhirnya apa akan jadi? Membesar dan mereka lawan. Kalaulah ambil apa yang mungkin polisi yang dilakukan oleh Uthman, selagi mereka mengucap, "Aku tak nak bunuh orang," mengucap, kalau itu yang dibuat, penentangan tu akan membuak-buak dan membesar. Tetapi Abu Bakar adalah Abu Bakar. Dia bukan Uthman dan dia bukan Umar. Hampa langgar sunnah Nabi, aku lawan dan aku tak berhenti sampai hampa berhenti. Walaupun sunnah yang hampa lawan tu hampa tak mau bayar zakat je, aku akan tetap lawan. Jadi itu sedikit sebanyak untuk hari ini. Kalau insya-Allah ada peluang nanti kita akan sambung dalam kelas yang akan datang. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit sebelum tutup majlis insya-Allah. Ha? Last sekali adalah 96 insya-Allah, kita sambung nanti.